Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaifa halukum jami'an ya ikhwanana? Hal antum bi khairin insyaallah? Kaifa sauti? Hal sauti masmu'un? Bagaimana suara saya? Adakah suara saya didengari? Sepertinya ada masalah internet di kawasan ini dan saya dapati dia punya frame per second agak rendah lah. Saya tak pasti sama ada okey ataupun tidak. Uh, ni apa maksud saya tu? Uh, video kali ni apa macam mana? Live kali ni okey ke tak suara saya? Suara saya jelas ataupun tidak? Boleh bagi tahu dalam ruangan komen. Kerana saya dapati dia punya frame rate tu sangat-sangat perlahan, tapi tak tahulah. Mungkin akan nampak saya punya video delay ataupun sebagainya, tak nampak laju. Nanti boleh bagi tahu dalam ruangan komen. Suara saya dengar atau tidak? Boleh beritahu jugalah. Tapi suara sepertinya okey, video sepertinya okey. Cuma mungkin ada delay lah. Yang ni suara lebih lambat daripada apa nama? Daripada video. Naam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama sekali sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kerana telah menghadiri kelas pada hari ini, pagi ini, dan kita juga ingin ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini kita dapat teruskan kelas kita mempelajari bahasa Arab percakapan untuk memahami makna Al-Quran. Aywa. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, sekarang ni kita sudah masuk bulan Rejab. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah masuk bulan Rejab. Dan ada lagi 2 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan. Sebelum masuknya bulan Ramadan ada lagi satu, ada lagi 2 bulan. Naam. Sebentar, adakah suara saya didengari? Sahabat-sahabat sekalian. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi 2 bulan sebelum kita masuk bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan kan sahabat-sahabat sekalian adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Allah Taala beritahu, "An syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas." Allah Taala beritahu bulan Ramadan inilah bulan yang Allah Taala telah diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi sekaliannya manusia. Sebagai petunjuk bagi sekaliannya manusia. Dan sahabat-sahabat tahulah kenapa Al-Quran diturunkan, supaya kita dapat mengikut jalan yang lurus, mengikut jalan yang tidak salah lah dalam kehidupan. Jadi dalam Al-Quran, dalam kalam Allah Ta'ala ada perkara-perkara yang kita mesti ikut, mesti lalui. Contoh-contoh mereka yang berjaya, kita kena ikutkan, kita kena ikuti. Dalam Al-Quran ada petunjuk macam mana contoh-contoh mereka yang gagal dalam kehidupan, yang gagal dalam kehidupan akhirat. Kan, macam Fir'aun dan sebagainya, yang mana kita tak boleh ikut contoh-contoh mereka lah. Jadi, apa yang kita cuba usahakan adalah untuk memahami apa yang kita baca hari-hari. Dan kita cuba nak buat persediaan jugalah. Sebelum Ramadan ni, pertingkatkan lagi penguasaan kita punya bahasa Arab, insya-Allah. Jadi harap-harap sahabat-sahabat yang telah sertai kita, ahlan wa sahlan, marhaban bikum, semangatkan lagi semangatnya. Ada lagi 2 bulan sebelum masuk Ramadan, tingkatkan lagi penguasaan bahasa Arab insya-Allah. Ada pun yang baru-baru, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, selamat datang, tak ada masalah. Kalau belum tahu apa-apa lagi, boleh ikut daripada sekarang, masih sempat lagi.
Sebab perjalanan pembelajaran kita tak susah. Simple-simple saja. Memang betul-betul untuk orang yang tak ada basic dalam bahasa Arab. Untuk anda semualah, insya-Allah. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada Pusat Tahfiz At-Taqwa kerana telah memberi kepada kita peluang untuk belajar bahasa Arab bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan yang banyak sangat kepada Pusat Tahfiz At-Taqwa, Haji Zahid, Tuan Yusri dan ahli keluarga mereka beliau. Amin. Naam. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, ya Allah ta'al nabda bidirasatina insya-Allah. Kita mulakan pembelajaran kita insya-Allah. Boleh buka muka surat yang ke-39. Dekat muka surat 39 ni kita akan mempelajari sesuatu yang baharu. Lebih kepada apa yang ada pada muka surat 39 ni sahabat-sahabat sekalian, muka surat 39 ni lebih kepada ringkasan terhadap semua perkara yang kita telah ambil pada unit 2. Dalam unit 2 kita belajar tentang keluarga dan juga bagaimana cara nak tanya, jawab dan sebagainya. Dan itulah ringkasan yang kita nak baca pada hari ini insya-Allah. Jadi apa yang saya nak minta sahabat sekalian buat adalah baca bersama-sama dengan saya dan juga terjemahkan bersama-sama. Habis daripada muka surat ini, insya-Allah kita akan buat latihan bersama-sama. Okey, dah sedia belum? Hal antum musta'idun ya ikhwana, ya ukhti Zainab, ya ukhti Halimah. Naam, ana musta'iddatun. Yallah, mari kita lihat nombor 1. Okey, dah buka muka surat 39 daripada Baina Yadaik, Al-Arabiyatu Baina Yadaik, jilid 1. Okey, kalau sudah, tengok yang nombor 1. Yang tak ada buku tak ada masalah. Boleh tengok dekat skrin. Okey. Yang tak ada buku tak ada masalah. Boleh tengok dekat skrin. Okey. Tengok nombor 1. Jom kita baca sama-sama. Ainal mi'taf. Ainal mi'taf. Okay, yang tak tahu bahasa Arab ataupun first time belajar, boleh ikut sekali belajar, tak ada masalah. Yang kedua, Ainan nadharah. Ainan nadharah. Okay, yang ketiga, Aina Sa'id. Aina Sa'id. Yang keempat, Aina Sa'idah. Aina Sa'idah. Aywa. Sahabat-sahabat dah baca belum? Yang belum baca, baca sekarang. Ustaz tunggu. Tak apa, Ustaz baca sama-sama dengan anda semua. Ainal mi'taf. Ainal nadharah. Ainal nadharah. Ainal nadharah. Aina Sa'id. Aina Sa'id. Aina Sa'id. Aina Sa'idah. Aina Sa'idah. Aina Sa'idah. Okey. Untuk ayat yang pertama ni, nombor 1 sini, dia ingin menceritakan tentang apa tu? Cuba sahabat-sahabat bagi tahu. Soalan yang dia gunakan di sini, menggunakan Aina, membawa makna apa itu? Boleh kongsikan di ruangan komen. Ainal mi'taf. Apa maksud Ainal mi'taf? Mungkin sahabat-sahabat yang tahu boleh kongsikan kepada yang tidak tahu. Sebelum saya kongsikan kepada sahabat-sahabat semua. Kan? Lepas tu apa itu Ainan nadharah? Ainan nadharah. Kemudian apa itu Aina Sa'id? Aina Sa'id. Dan last sekali Aina Sa'idah. Aina Sa'idah. Okey, bagi yang tak tahu bahasa Arab, yang tahu alhamdulillah lah. Terima kasih kepada yang telah beri jawapan. Okey, aina maksud dia ialah di mana. Aina maksud dia ialah di mana. Jadi, ainal mi'taf di mana mi'taf. Ainan nadharah di mana nadharah. Aina Sa'id di mana Sa'id. Nama orang lah. Aina Sa'idah di mana Sa'idah. Mungkin ada yang tak tahu mi'taf tu apa. Apa yang tak tahu nadharah tu apa. Ada yang bagi tahu di dalam ruangan komen. Tengok tu. Al-mi'taf ialah kod. Baju kod. Baju sejuk. An-nadharah ialah cermin mata. Aywa. Syukran ya ukhti Halimah. Syukran ya ukhti Radin. Kerana telah beritahu kepada kami. Li'annaki. Li'annakuma.
akhbartuma lana. Syukran ala ikhbarikuma li'annakuma akhbartuma lana. Terima kasih Ukhti Halimah, Ukhti Radin kerana anda berdua telah beritahu kepada kami. Naam. Jadi aina di mana Mi'faf, di mana cermin mata, di mana Sa'id, di mana Sa'idah, dan itulah yang kita belajar. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bukan sampai situ sahajalah. Dan untuk kita tanya di mana, sebenarnya luas. Kita boleh tanya di mana kepada banyak-banyak perkara. Aina restoran contohnya. Aina sekolah. Aina madrasah. Aina tempat kerja kamu. Aina syarikatuka. Aina makan amalika. Contoh. Kalau tak tahu bahasa Arab pun, at least kita tahu macam mana nak guna aina. Dalam ayat Al-Quran pun ada Allah Ta'ala gunakan. Macam mana ayat tu? Fa'aina tadhhabun. Allah Ta'ala bagi fa'aina tadhhabun. Dekat surah apa tu? Mari kita lihat. Sebentar, boleh tak Ustaz share gambar dia? Fa'aina tadhhabun. Fa'aina tadhhabun. Okey, sebentar ya. Ustaz share gambar dia pada sahabat-sahabat sekalian. Sebentar. Cantik. Okey, sudah. Ini dia. Ustaz share dekat sahabat-sahabat sekalian. Tengok ni. Allah Ta'ala bagi tahu dalam surah At-Takwir ayat yang ke-20. Dia tak keluar. Sekejap ya. Ni. Surah Takwir ayat ke-26. Tengok tu Allah Ta'ala bagi tahu apa. Fa'aina tadhhabun. Maka di mana tadhhabun. Kamu semua pergi. Di mana kamu semua pergi? Maksudnya apa tu? Nanti dekat hari kiamat. Kamu semua nak pergi mana? Nak lari ke mana? Dapat larilah. Jadi subhanallah sahabat-sahabat sekalian, kita belajar percakapan ni supaya kita boleh fahamlah sedikit sebanyak percakapan yang biasa kita gunakan dalam hiwar, dalam percakapan, supaya kita biasalah bila baca je Al-Quran kita tahu, oh ni kita dah biasa guna dah dalam percakapan. Aina di mana? Aina tadhhabun, maka di mana tadhhabun. Mungkin tadhhabun tak biasa lagi lah guna, tapi tadhhab nanti kalau kita belajar maksud dia pergi. Kan, insyaAllah. Perlahan-lahan. Step by step. Maratan, maratan. Ataupun lahzatan. Wahidan. Aywa. Wahidan ba'da wahidan. Maratan ba'da maratin. Aywa. Okey, itu untuk uslub yang pertama lah. Terus nombor 2, Ustaz nak kecilkan lah. Supaya tak nampak perkataan aina tu. Okey, mari kita baca sama-sama. Ni simple je. Kita baca daripada mana? Sama, semua kena baca. Tak ada satu orang pun yang ikut live hari ni tak baca. Walaupun dah tahu pun, baca kita. Untuk kita ulang kaji sama-sama. Okey? Jom. Man hada. Man hada. Man hada. Man hadihi. Man hadihi. Man hadihi. Man anta. Man anta. Man anta. Man anti. Man anti. Man anti. Man huwa. Man huwa. Man huwa. Man hiya. Man hiya. Man hiya. Cuma di sini tak ada yang macam dalam lagu tu. Dalam lagu yang selawat tu kan. Selawat ni. Man ana. Man ana. Man ana laulahu. Siapa yang pernah dengar lagu selawat tu? Saya tak nak sambung sebab nanti kita jadi penyanyi pula. Ayo. Tapi kita nak belajar. Man. Okey, siapa yang belum baca lagi sekarang mohon untuk baca. Kita nak biasakan. Lagi sekali. Man hada. Man hada. Man hada. Man hadihi. Man hadihi. Man hadihi. Lagi. Man anta. Man anta. Man anta. Man anti. Man anti. Man anti. Lagi. Man huwa. Man huwa. Man huwa. Last sekali. Man hiya.
Man hiya, man hiya. Aywa, bagus. Sekarang ni Ustaz nak minta sahabat-sahabat bagi tahu di ruangan komen. Fa, apa maksud fa Ustaz? Fa tu maksud dia maka. Maknanya Ustaz, oh, fa ialah maka. Maknanya, okey, okey. Tak ada suara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta maaf kalau tak ada suara. Betul. Dia punya suara agak tak cantik buat masa tadi lah. Sekarang ni rasa macam sudah okey sikit lah. Dia akan ada masa suara tak okey, dia akan ada masa suara okey. Cuma delaynya agak banyak lah. Delay dia agak banyak. Okey, minta maaf. Okey, jadi makna dalam ayat Quran tadi, aina tadhhabuna, maka di mana tadhhabuna kamu semua akan pergi. Dan dalam ayat surah Takwir itu menceritakan tentang hari kiamat punya keadaan yang kita tak boleh nak lari daripada pertemuan dengan Allah Ta'ala. Kita boleh tak lari daripada hari penghisaban? Tidak. Melainkan orang yang Allah Ta'ala bagi izin untuk masuk syurga tanpa hisab. Semoga Allah Ta'ala masukkan kita semua ke dalam syurga tanpa hisab. Amin. Okay. Itu makna dalam ayat Al-Quran. Okey, man. Siapa tahu maksud man hada, man hadihi, man anta, man anti, man huwa, man hiya, boleh nyatakan di dalam ruangan komen. Silakan, ya Allah. Ma mana man hada, man hadihi, man anta, man anti, man huwa, man hiya. Boleh bagi tahu dalam ruangan komen. Ya Allah, bismillah. Kita ada 8. 8 nak settlekan sekarang juga. 8 nak settlekan sekarang juga. Okey, jadi kita lihat man maksud dia ialah siapa. Okey, siapa yang tak tahu apa itu man? Man ialah siapa. Sekejap soal di atas ni. Man ialah siapa. Man makna man? Man siapa? Man hadha? Siapa ini? Man hadhihi? Siapa ini perempuan? Man anta? Siapa awak? Man anti? Siapa awak perempuan? Man huwa? Siapa dia? Man hiya? Siapa dia perempuan? Okey, tu Ustaz laju-laju lah. Sekarang ni giliran sahabat-sahabat terjemahkan macam Ustaz. Kita baca satu-satu. Man hadha? Siapa ini? Man hadhihi? Siapa ini perempuan? Man anta? Siapa awak perempuan? Untuk tunjukkan kalau tak apa rasanya. Man huwa? Siapa dia? Man hiya? Siapa dia perempuan? Okey. Cuba sahabat-sahabat buat begitu. Yang belum pernah tahu tentang hadha, hadihi, anta, anti, huwa, hiya, jangan lupa tulis dalam buku nota sahabat-sahabat supaya nanti tak lupa. Bismillah. Tak minta izin minum ya. Okey. Sudah? Okey, kalau sudah kita teruskan. Ni soalan, apa soalan yang ada dekat sini? Maksud apa yang dia nak tunjukkan kat sini adalah bagaimana cara tanya siapa. Kan? Jadi bukan sahaja boleh jadi siapa dia, siapa ini, siapa kamu, siapa saya, bahkan dia meluas. Siapa cikgu kamu contohnya. Man mudarrisuka? Siapa atuk kamu? Man jadduka? Macam minggu lepas, 2 minggu lepas yang kita ambil. Siapa anak lelaki kamu? Man ibnuka? Man ibnatuka? Man talibuka? Dalam kubur tu pun akan ditanya macam tu juga. Apa yang akan ditanya? Man rabbuka? Dalam kubur ni nanti kalau kita tak beriman pada Allah Ta'ala, tak bolehlah nak jawab. InsyaAllah sahabat-sahabat yang sertai dan mudah-mudahan ahli keluarga kita dan seluruh orang-orang Islam boleh jawab soalan malaikat ini. Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Rabbi Allah. Tuhanku ialah Allah. Tapi satu orang tu dapat sebut jawapan malaikat tersebut bergantung dengan amal dia lah. Jadi kalau dia tak beramal soleh, kurang beramal soleh, yakni lebih kepada tidak beramal soleh, takut-takut nanti tak dapat nak sebut melalui lisan. Lisan pun tak dapat nak sebut. Man rabbuka?
tak dapat nak sebut Rabbi Allah. Takut kan? Jadi perbanyakkanlah amal-amal ibadah. Lagi-lagi dah masuk bulan Rejab ni, lagilah kita nak perbanyak-banyakkan lebih daripada biasa. Lagi-lagi bila bulan Ramadan masuk, yang ni kita istiqamahkan apa yang kita dah start bulan Rejab. Dan ulama pernah bagi tahu kan, ataupun ustaz-ustaz pernah cerita, kan, bulan Rajab ni bagaikan kita sedang menanam benih lah. Kan. Kita tanam elok-elok, nanti bila dah tunas dah tumbuh masa bulan Ramadan, dia tinggal tumbuh semerbak-merbak ni, betul ke? Semerbak, setinggi-tingginya, sebesar-besarnya. Ya ni, okey. Tu untuk Man. Tamam lah. Tadi Aina, sekarang Man. Kita tengok nombor 3. Nampak tak habiskan? InsyaAllah. Cepat. Banyak tu. Okay, jom kita lihat huwa. Mari kita baca sama-sama sahabat-sahabat sekalian. Huwa yatawadda. Huwa yatawadda. Huwa yusalli. Huwa yusalli. Huwa yaqra'u. Huwa yaqra'u. Okay, sahabat-sahabat dah baca belum? Kita fokus huwa dulu. Kita fokus huwa dulu. Okay. Boleh ha? Lagi sekali baca. Huwa yatawadda'u. Huwa yatawadda'u. Huwa yusalli. Huwa yusalli. Huwa yaqra'u. Huwa yaqra'u. Ni kena fokus tau sahabat-sahabat sekalian. Fokus pada awal perkataan kata kerja ni. Yang ini dia guna ya. Ya tawadda'u. Yusalli. Yaqra'u. Huwa yatawadda'u. Huwa yusalli. Huwa yaqra'u. Huwa yatawadda'u. Huwa yusalli. Huwa yaqra'u. Okay, sudah baca. Alhamdulillah sahabat pun dah dengar banyak kali saya sebut. Sekarang ni kita lihat yang kedua bawah dia. Baca sama-sama. Fokus pada awal huruf perkataan kata kerja ni. Hiya tatawadda'u. Hiya tusalli. Hiya taqra'u. Nampak tak ada beza? Hiya tatawadda'u. Hiya tusalli. Hiya taqra'u. Sahabat-sahabat baca silakan. Yallah. Hiya tatawadda'u. Hiya tusalli. Hiya taqra'u. Okey. Dah tak? Ha? Dah. Ha? Baca lagi. Hiya tatawadda'u. Hiya tusalli. Hiya taqra'u. Ustaz nak buat sesuatu untuk sahabat-sahabat sekalian. Ustaz nak buat sesuatu untuk sahabat-sahabat sekalian. Okey, sebentar. Okey, pas. Saya rasa sudah okey. Jadi sahabat-sahabat sekalian, perasan tak apa beza huwa dengan hiya untuk kata kerja sekarang dan akan datang ni? Atau akan datang ni? Huwa yatawadda'u. Ma makna huwa yatawadda'u? Ma makna huwa yusalli? Ma makna huwa yaqra'u? Dan beza hiya tatawadda'u, hiya tusalli dan hiya taqra'u. Saya nak sahabat-sahabat bagi tahu dalam ruangan komen. Bismillah. Okay, silakan. Ya mudzakkar, hiya muannas. Ya ni patutnya menggunakan ta tadi, bukannya hiya. Ya dah betul lah muannas. Okey, macam tadi huwa maksudnya dia lelaki, hiya ialah dia perempuan. Jadi kata kerja sekarang atau akan datang, fi'il mudhari' yang mana ada dekat sini dengan sini, bergantung pada siapa yang melakukan pekerjaan. Kalaulah huwa, dia guna ya. Huwa yatawadda'u, huwa yusalli, huwa yaqra'u. Kalaulah hiya, yakni dia perempuan, gunakan ta. Hiya tatawadda'u, hiya tusalli, hiya taqra'u. Itu yang ada dalam unit 2. Tamam? Itu yang ada dalam unit 2.
Tamam. Dapat insya-Allah. Jadi sekarang ni sahabat-sahabat bagi tahu makna dia. Okey, sekarang sahabat-sahabat bagi tahu makna dia. Betul tu. Yatawaddau maksud dia sedang mengambil wuduk. Yusolli, apa makna yusolli? Sahabat-sahabat pernah baca setiap hari dalam solat. Setiap kali nak solat je 5 kali waktu tu kan mesti baca benda ni. Usolli fardal zuhri, usolli fardal subhi, usolli fardal asri, usolli fardal maghribi. Betul tu dia sedang mengambil wuduk dekat yatawaddau. Untuk yusolli dia sedang solat lah. Yusolli dia sedang solat. Tapi bila kita kata dalam solat tu kan yang kita baca niat tu, usolli fardal zuhri, dia punya makna lebih kepada aku ingin ataupun aku akan solat zuhur ataupun aku sedang solat zuhur kerana Allah Taala. Ataupun dalam terjemahan yang kita selalu dengar adalah sahaja aku solat. Sahaja aku solat lah kan. Sahaja aku solat zuhur contohnya. Yaqra'u dia sedang baca. Yaqra'u dia sedang baca. Okey. Yang bawah untuk hiya dia perempuan. Yang bawah untuk dia perempuan. Hiya tatawadda'u. Hiya tusalli. Hiya taqra'u. Okey, saya tak ingat kita pernah ambil ataupun belum untuk anta dengan anti. Mungkin anti belum pernah lagi. Tapi macam mana pula dengan anta? Anta saya rasa memang yakin sahabat-sahabat dah buat dah. Macam mana kita nak kata kamu sedang mengambil wuduk? Kamu sedang solat. Kamu sedang membaca. Awak sedang berwuduk. Awak sedang, tadi kan dia perempuan. Lepas tu dia lelaki. Sekarang ni macam mana pula kalau nak buat dengan anta? Sahabat-sahabat ingat tak? Apa yang kita kena letak dekat perkataan tu? Nak letak ya ke, nak letak ba ke, nak letak hamzah ke, mana ada ba kan? Saja je kacau sahabat-sahabat sekalian. Nak letak nun ke? Naam. Nak letak apa tu untuk anta? Kalau yusolli tak betul. Kalau yusolli tak betul. Kalau usolli pun tak betul juga. Sebab usolli bukan untuk anta. Kalau nusolli pun tak betul juga. Sebab nun tu untuk kami. Untuk anta ni pakai apa? Siapa boleh bagi tahu dalam jawapan? Okey, kalau belum tahu, jom kita tengok. Kalau untuk anta, pakai ta juga macam hiya. Okey, biar Ustaz tulis kat situ. Anta pakai ta juga macam hiya. Okey, pakai ta macam hiya. Harap. Okey, tu ain. Pakai ta juga macam hiya. Anta tatawaddau, anta tusalli, anta taqra. Anta tatawaddau, anta tusalli, anta taqra. Dia lebih kurang macam hiya tau. Siapa yang tak tahu boleh salin lah. Macam mana nak bezakan kata kerja, nak tahu saya bagaimana kata kerja nak yang menunjukkan dia lelaki macam mana. Sekarang ni kita tengok untuk anta. Untuk anti dalam unit ni belum ada lagi. Untuk anti dalam unit ni kita belum belajar lagi. Tapi Ustaz boleh tunjukkan sahabat-sahabat contoh dia. Kalau untuk anti, dia pakai ta je. Lepas tu tambahkan ya dan nun. Jadi nak buat macam mana untuk anti? Kalau lah awak perempuan sedang berwuduk, kita tambah ya dan nun pada ta dia. Itulah. Ta, ya dan nun. Contoh, tatawadda'ina. Tatawadda'ina. Anti tatawadda'ina. Okey, sahabat-sahabat cuba sebut sekali. Anti tatawadda'ina. Anti tatawadda'ina. Anti tatawadda'ina. Okey, boleh? Dapat? Okey, cuba bawah dia pula. Sama juga, tadi kan anta tusolli, sekarang ni anti. Tambah dekat belakang tu ya dan nun. Jadi tusolli jadi tusollina. Anti tusallina. Okey, cuba baca. Anti
tusallina. Anti tusallina. Okey, macam tadi anta taqra'u, sekarang ni anti. Ingat ya dan nun di belakang. Anti taqra'ina. Anti taqra'in. Anti taqra'in. Perempuan baca. Okey. Sudah dapat. Kita teruskan kepada contoh yang seterusnya. Ini tak ada dalam buku. Ini Ustaz tambahkan supaya kita ingat balik. Okey, kalau untuk Ana bagaimana? Untuk Ana macam sahabat-sahabat boleh ikut Ustaz. Ana untuk ringkaskan kita ikut Ustaz je lah korang. Ana atawaddau, ana usolli, ana aqra'u. Baca lagi sekali sahabat-sahabat semua. Ana atawaddau, ana usolli, ana aqra'u. Last, ana atawaddau, ana usolli, ana aqra'u. Boleh? Yallah, kita teruskan dengan nahnu. Nahnu natawaddau, nahnu nusalli, nahnu naqra'u. Sahabat-sahabat baca. Nahnu natawaddau, nahnu nusalli, nahnu naqra'u. Ingat baca. Nahnu natawaddau, nahnu nusalli, nahnu naqra'u. Okey, dia sama jugalah. Cuma bezanya sekarang ni nahnu dengan ana untuk saya, kami dan juga saya. Ana tu saya, nahnu tu kami. Okey, saya teringatlah bila perkataan nahnu tu adalah bagi orang yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan kami, kemudian dia istiqamah, tu tak payah buang kan Ustaz. Tu tak payah buang kan Ustaz dekat Hamzah. Tu tak payah buang kan Ustaz Hamzah. So, yang mana satu tu? Kurang faham. Okey. Mungkin Ukhti Zainab boleh terangkan lebih sedikit tentang soalannya. Sebab soalannya, minta maaf, saya kurang faham. Okey, apa cerita tadi pasal nahnu? Saya teringat dalam ayat Quran Allah Ta'ala bagi tahu uh, macam mana ayat Quran tersebut. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Allahu Akbar. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqamu tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat seterusnya. Nahnu. Nahnu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid anti tatawadda'ina. Okey, betul tu. Huruf ta tu tak perlu dibuang. Yang tu betul. Anti tatawadda'ina betul. Okey, sambung balik ayat tadi. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Okey, nahnu. Maksud nahnu di sini ialah kami. Awliya'ukum. Kami pelindung kamu semua. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dalam kehidupan dunia dan juga di hari akhirat. Subhanallah, ayat ni sangat-sangat powerful. Ayat ni sangat-sangat Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat yang yakin sepenuh keyakinan bahawasanya Allah Ta'ala lah Rabb kita. Dan kita pun beristiqamah. Mengamalkan agama sesuai dengan apa yang kita telah yakinkan. Maksud saya sesuai sini, kita yakin betul-betul Allah Ta'ala Tuhan kita. Kan? Dan kita berusaha sesungguh-sungguhnya membuktikan yang kita betul-betul beriman pada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala bagi tahu, ambil 2 minit sahabat-sahabat sekalian. Nah, Allah Ta'ala bagi tahu, malaikat-malaikat turun. Malaikat-malaikat turun. Tatanazzala alaihimul malaikatu alla ta. Malaikat-malaikat turun untuk bagi kabar gembira kepada orang yang beriman ini dan juga beramal semata-mata kerana iman dia. Semata-mata kerana Allah lah kan. Malaikat-malaikat turun bagi kabar gembira. Tak perlu risau, tak perlu takut. Dan kamu semua bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan kepada kamu semua. Kami ni pelindung kamu, dia kata. Malaikat-malaikat, banyak malaikat turun. Tanazzala alaihimul malaikatu, malaikat turun. Ini akan banyak.
malaikat. Itu kalau jamak lah. Okey, teruskan. Jadi nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi ya, dia tak perlu risaulah bagi orang yang yakin 100% terhadap Allah Ta'ala dan juga yang berusaha atas keimanan dia, tak perlu risau, tak perlu takut. Sebab malaikat dah bagi kabar gembira ni bahawasanya akan dimasukkan di dalam syurga. Akan dimasukkan di dalam syurga. Yang penting teruskan apa nama, berusaha sedaya upayalah. Kalau salah boleh betulkan. Kalau salah cakap bahasa Arab masih boleh betulkan lagi. Selagi kita hidup, selagi kita masih buat kesalahan, selagi itu kita masih boleh betulkan. Siapa yang apa panggil nama dia? Rasa sudah terlambat tu tidak. Mana ada terlambat. Selagi hidup tu masih ada peluang lagi. Jadi sebenarnya salahlah bagi orang yang kata, oh saya sudah terlambat, saya dah tak ada peluang lagi. Tak ada. Selagi kita panggil apa nama, silap buat keputusan tu masih ada peluang untuk buat keputusan yang baik ni. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk sentiasa buat keputusan yang tepat dalam kehidupan. Dan tepat tu maksudnya keputusan yang mendapat keredaan Allah dan bukanlah keputusan-keputusan yang menyebabkan kemurkaannya. Okey, jadi itu cerita pasal nahnu. Jauh pergi. Okey, teruskan ya Allah. Okey, kita pergi nombor 4. Minta maaf panjang pula cerita. Nombor 4 kita baca macam tu sahaja. Yang ni jawapan bagi contohnya soalan di mana Sa'id. Di mana Sa'idah? Aina Sa'idah? Aina Sa'idah? Jadi jawab dia begini lebih kurang. Jom kita baca sama-sama. Ikut Ustaz baca. Sa'id fil masjid. Siapa yang tahu makna untuk apa yang kita baca, sambil-sambil baca ni, sambil-sambil terjemahkan. Syukran. Sa'id fil masjid. Sa'id fil musalla. Sa'id fil ghurfah. Sa'id fil hammam. Baca sambil terjemah. Naam. Sa'id fil masjid. Sa'id fil musalla. Sa'id fil ghurfah. Sa'id fil hammam. Ini untuk soalan kalau orang tanya, Aina Sa'id? Sa'id fil masjid. Aina Sa'id? Sa'id fil musalla. Aina Sa'id? Sa'id fil ghurfah. Aina Sa'id? Sa'id fil hammam. Okey, Mam. Apa maksud masjid, musalla, ghurfah, hammam? Sahabat-sahabat tolong terjemahkan. Bagi tahu kepada yang tidak tahu. Yallah. Kemudian Sa'idah kita nak baca sama-sama. Sa'idah fil masjid. Sa'idah fil musalla. Sa'idah fil ghurfah. Sa'idah fil hammam. Silakan baca sahabat-sahabat semua. Sa'idah fil masjid. Sa'idah fil musalla. Sa'idah. Sa'idah fil ghurfah. Sa'idah fil hammam. Sudah baca? Sudah tahu maksud dia? Belum tahu maksud dia. Okey. Ni pun sama jugalah. Kalaulah orang tanya, Aina Sa'idah? Mana Sa'idah? Sa'idah fil masjid. Sa'idah di dalam masjid. Kalau orang tanya lagi, Aina Sa'idah? Sa'idah fil musalla. Sa'idah di musalla. Musalla ni ruang solat lah. Lepas tu kalau orang tanya, Aina Sa'idah? Mana Sa'idah? Sa'idah fil ghurfah. Ghurfah ni bilik. Sa'idah di dalam bilik. Lepas tu, Aina Sa'idah? Sa'idah fil hammam. Mana Sa'idah? Sa'idah di bilik air. Hammam ialah bilik air. Okey? Okey, teruskan. Kita nak ringkas supaya dapat buat latihan. Okey, 5, 6, 7, 8. Ada lagi 3. Yalah, jom kita baca laju-laju. Yang ni pun insya-Allah sahabat-sahabat dah tahu makna dia. Jadi kita ringkaskan saja. Tapi ikut bacaan Ustaz dan sambil sahabat-sahabat terjemahkanlah. Syukran. Nah. Hada huwa al-mi'taf. Hada huwa al-masjid. Hada huwa al-musalla. Hilang. Oh. هذا هو المعطف. هذا هو المسجد. هذا هو المصلى.
هذا هو المعطف. هذا هو المسجد. هذا هو المصلى. Yang ini kalaulah orang tanya hal hada masjid? Naam, hada huwal musalla, hada huwal masjid. Ataupun kalau orang tanya aina masjid? Di mana masjid? Hada huwal masjid. Ini dia masjid. Kalau orang tanyalah di mana masjid? Ini dia masjid. Masjid kat sini. Hada huwal masjid. Masjid kat sini. Contoh. Aduh, aduh bahasa ni nak lap kat mana? Okey, jadi ini dia kod, ini dia masjid, ini dia musalla. Kalaulah orang tanya aina mi'taf. Itu untuk soalan kalau yang ditunjukkan itu ialah lelaki. Kita guna hada dan huwa. Okey. Contoh masjid tu kan kata dia kata yang menunjukkan lelaki sebab tak ada tamar buta. Jadi kita guna hada dengan huwa. Okey. Contoh macam kursi. Kita nak kata ini dia kursi. Kita tak kata yang macam dekat bawah tu. Kita nak kata hadhihi hiyal kursi. Sebab kursi ada tamar buta tak? Kursi, kursi. Tak ada. Jadi kita kata hadha huwal kursi. Contohnya Al-Quran. Kita nak guna hadhihi hiya ke hadha huwa? Kita guna hadha huwa sebab tak ada tamar buta. Jadi hadha huwal Quran. Apa lagi contoh lain? Sahabat-sahabat boleh buat. Kolam, pen, apa lagi? Kitab, buku. Yang ini adalah contoh-contoh kita guna hadha huwa. Okey. Yallah, jom baca sama-sama untuk yang di bawah. Kemudian kita terus skip nombor 6. Hadihi hiyan nadhar. Hadihi hiyan nadhar. Baca bawah tu. Hadihi hiyal muhandisah. Hadihi hiyal muhandisah. Sahabat-sahabat tolong terjemahkan sekali ya yang di bawah ni. Hadihi hiyat tabibah. Hadihi hiyat tabibah. Okay, mari kita baca sama-sama lagi sekali. Hadihi hiyan nadhara. Hadihi hiyal muhandisah. Hadihi hiyat tabibah. Alright, boleh? Hadihi hiyan nadhara. Hadihi hiyal muhandisah. Hadihi hiyat tabibah. Ahlan wa sahlan ya ukhti Ghazia. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di dalam syurga bersama-sama dan bercakap bahasa Arab insya-Allah. Natakallam lughat al-Arabiyyah fil jannah. Naam, hadhihi hiya al-nadhara, ini dia cermin mata. Hadhihi hadhihi hiya tabibah, ini dia doktor perempuan. Tengok tu, kalau penggunaan yang ditunjukkan itu ialah perempuan, kita guna hadhihi hiya. Kita tak guna hadha huwa. Contoh kereta dalam bahasa Arab ialah sayyarah. Sayyarah. Okey. Kita guna hadha huwa atau hadhihi hiya? Mestilah hadhihi hiya. Sebab sayyarah ada tamar buta. Apa lagi contoh lain? Madrasah. Madrasah sekolah. Kita nak kata ini dia sekolah. Kita kata hadhihi hiya al-madrasah. Bukannya hadha huwa al-madrasah. Okey. Tamam. Yallah, jom kita teruskan. Nombor 6. 6, 7, 8. Okey. 6, 7, 8. Sikit lagi. Yallah, yallah. Bismillah. Tak sempat. Hada wa... Okey, sahabat-sahabat ikut je saya baca sekarang ni. Hada walidi Ammar. Hada waliduhu Ammar. Hada jaddi Ammar. Hada jadduhu Ammar. Hada ammi Ammar. Hada ammuhu Ammar. Yang dah baca tolong terjemahkan terus. Syukran. Baca lagi sekali. Hada walidi Ammar. Hada waliduhu Ammar. Hada jaddi Ammar. Hada jadduhu Ammar. Hada ammi Ammar. Hada ammuhu Ammar. Sebab dah baca dah. Okey, yang ini ada beza lah. Walidi waliduhu. Jaddi jadduhu.
Ammi, ammuhu. Nampak Ustaz? Ustaz punya video hilang ke? Ada. Bukan tak ada. Ada. Ustaz punya video ada. Tak rasa. Mungkin dia punya tu delay lah. Ya betul tu. Dia punya video ada hilang sedikit tadi. Okey. Hada walidi. Ini bapa saya. Ammar. Kalau kita guna hu, dia. Hada waliduhu Ammar. Ini bapa dia Ammar. Hada jaddi. Ini atuk saya. Ammar. Hada jadduhu. Ini atuk dia. Ammar. Hada ammi. Ammar. Ini pakcik saya. Ammar. Hada ammuhu. Ammar. Ini pakcik dia. Ammar. Okey, itu untuk yang belah lelaki. Kalau belah perempuan, kita tukar yakni ibu, nenek dengan makcik. Jom kita baca sama-sama lah. Saya rasa sahabat dah tahu dah makna dia. Hadhihi walidati Aminah. Hadhihi walidatuhu Aminah. Hadhihi jaddati Aminah. Hadhihi jaddatuhu Aminah. Hadhihi ammati Aminah. Hadhihi ammatuhu Aminah. Okey, sahabat-sahabat baca dan terjemahkan. Hadhihi walidati Aminah. Minta izin minum. Bismillah. Hadhihi walidatuhu Aminah. Hadhihi jaddati Aminah. Hadhihi jaddatuhu Aminah. Hadhihi ammati Aminah. Hadhihi ammatuhu Aminah. Yang ni sama jugalah. Cuma untuk belah perempuan. Ini ibu saya Aminah. Ini ibu dia Aminah. Dia lelaki ha. Ini ini nenek saya. Ini nenek dia lelaki. Aminah. Maksud dia tu dia ni lah macam contohnya Ammar. Ini nenek Ammar. Ini nenek Ali contohnya. Hada jaddatuhu Aminah. Ini nenek dia Aminah. Ini makcik saya Aminah dengan ini makcik dia Aminah. Okey, jom. 7 dengan 8. Okey, ini simple. Jom kita baca terus. Huwa tabib. Huwa mudarris. Huwa muhandis. Huwa talib. Ini kalau kita nak memperkenalkan satu orang. Okey. Huwa tabib. Dia doktor. Dia jurutera. Huwa talib. Dia pelajar. Okey, sahabat-sahabat buat nombor 8 ni. Bagi tahu maksud dia. Hiya tabibah. Hiya mudarrisah. Hiya muhandisah. Hiya talibah. Hiya tabibah. Hiya mudarrisah. Hiya muhaddisah. Hiya talibah. Tengok. Yang terakhir, cuba lagi. Hiya tabibah. Hiya mudarrisah. Hiya muhaddisah. Hiya talibah. Okey, minta maaf kalau video Ustaz hilang seketika. Sebab nampak gaya ada lagging dekat situ. So, dia lebih kurang sama juga tapi ni penggunaan perempuan. Okey, jom. Akhir-akhir minit ni kita nak belajar ataupun ulang kaji macam mana nak bina ayat. Okay, ini antara soalan-soalan yang kita pernah belajar. Maksud dia ialah apa? Contoh kita pernah belajar masmuka, apa nama kamu? Hada, apa ini? Ismu hadal masjid, apa nama masjid ini? Kemudian hal maksudnya ialah adakah? Macam kita pernah belajar hal anta Turki, adakah awak orang Turki? Kita boleh tanya juga cara lain, hal hada ibnuka, adakah ini anak kamu? Okey, sekarang ni Aina. Aina di mana? Kita selalu tanya Aina Sa'id, Aina Sa'idah. Dalam ni ada. Lepas tu man siapa? Biasanya kita tanyalah man anta, awak siapa? Man huwa, siapa dia? Kan? Okey, sekarang ni kita nak buat latihan. Cuba bagi tahu Ustaz apa maksud
bahasa Arab, adakah pelajar ini pelajar kamu? Okey, ni soalan yang mencabar ni. Sebab kita dah tahu dah perkataan dia. Tapi boleh tak kita sendiri buat? Adakah pelajar ini pelajar kamu? Kalau sahabat sebab boleh buat, saya respect. Okey, jom kita buat sama-sama. Sebab waktu singkat. Ada lagi 10 minit. Jadi Ustaz teruskan kepada dia punya ni lah. Jadi macam mana nak cakap tu, adakah ini pelajar kamu? Adakah pelajar ini pelajar kamu? Macam mana tu nak kata? Adakah ialah hal. Betul tak? Hal. Pelajar ini, hada at-talib. Hal hada at-talib pelajar kamu. Talibuka. Libuka. Contohlah kita dekat dalam sekolah. Ataupun kita dalam sekolah. Lepas tu nampak satu pelajar tu, Masya Allah, cemerlang dalam exam dia. Cemerlang dalam adab dia. Cemerlang dalam ni. Jadi kita pun tanya Tok Syekh dia. Kita pun tanya guru dia. Adakah ini pelajar kamu? Hal hadat talib talibuka. Adakah pelajar ini pelajar kamu? Hal hadat talib talibuka. Hal hadat talib talibuka. Tapi macam mana kan kalau kita nak buat untuk pelajar perempuan? Adakah pelajar perempuan ini pelajar perempuan dia? Tadi kamu kan? Sekarang ni adakah pelajar perempuan ini pelajar perempuan dia? Adakah pelajar ini pelajar dia? Tapi untuk perempuan. Dia tu dia lelaki lah. Macam mana? Sebab boleh cuba. Jom kita bincang sama-sama. Adakah pelajar perempuan ini? Macam mana nak sebut? Kenapa tak boleh nak edit? Kenapa tak boleh nak edit? Allah. Kena refresh. Sebentar ya. Bagi saya waktu. Kena refresh. Macam mana tu? Sebentar dah tunggu dia punya ni. Ustaz bagi jawapan. Sahabat-sahabat bagi tahu jawapan dulu. Hal hadhihi talibah talibatuhu. Kalau sahabat-sahabat seperti yang Ustaz buat ni, hal hadhihi talibah, adakah pelajar perempuan ini talibatuhu, pelajar perempuan dia? Kalau sahabat-sahabat buat macam ni, betul lah anda semua. Tapi kalau tak buat, betulkan macam Ustaz punya. Okey, mungkin ada yang terconfuse sebab Ustaz guna sini pelajar perempuan dia. Yang dia ni bukan ka lah. Kalau dia guna who kan. Guna who. Okey, jadi sebab tu Ustaz guna hal hadhihi talibah talibatuhu. Nampak tak? Okey, tak apa. Kita boleh cuba lagi. Sekarang ni kita nak buat sama juga lebih kurang. Tapi ayat dia begini. Adakah kawan kamu sedang baca Al-Quran? Macam mana ni? Tolong. Macam mana nak buat ni? Adakah kawan kamu sedang baca Al-Quran? Okay, kita buat satu-satu. Adakah hal? Betul tak? Hal. Kawan kamu. Maksudnya lelaki lah. Ustaz tak kata perempuan kan? Maksudnya lelaki. Hal sodikuka? Hal sodikuka sedang baca Al-Quran? Ini sahabat-sahabat bagi tahu Ustaz. Nak guna taqra'u ke, yaqra'u ke, aqra'u ke, naqra'u? Adakah kawan kamu
Ustaz akan letak selang. Kalau tak nanti kan ada yang confuse. Adakah kawan kamu sedang baca Al-Quran? Hal sadiquka apa cuman. Ini sudah bayang kan belum? Dah sudah bayang belum? Tak tahu. Hal sadiquka yaqra'ul Quran? Guna ya. Okey. Hal sadiquka yaqra'ul Quran? Oh, sahabat-sahabat tak bagi jawapan dalam ni. Facebook. Mungkin tak tahu. Okay, jadi ni cara dia. Okay. Hal sadiquka yaqra'ul Quran? Nampak tak macam mana? Hal sadiquka yaqra'ul Quran? Okay. Senang. Bukan taqra'u. Sebab apa bukan taqra'u? Sebab taqra'u ialah kamu lelaki atau dia perempuan. Jadi kawan yang kita maksudkan ni adalah kawan lelaki dan kita kata adakah kawan kamu dia sedang baca Al-Quran. Bukan yang kita tanya adakah kawan kamu sedang baca Quran. Kan kita tak tanya adakah kawan kamu dia sedang baca Quran. Jadi kita guna yaqra'u. Aywa. Hal sadiquka yaqra'ul Quran? Macam tu. Okay, sekarang ni kita nak cuba lagi sahabat-sahabat ingat tak macam mana nak buat yang ni. Adakah kawan perempuan kamu sedang baca Al-Quran? Adakah kawan perempuan kamu sedang baca Al-Quran? Okey, sikit lagi habis. Dah jam 9. Ni last lah. Sebenarnya ada lagi tapi tak sempat. Mungkin minggu depan nanti kita terus masuk latihan dulu. Lepas tu kita masuk buku lah. Tak silap lepas ni lebih mudah. Al-Aswat wa Fahmul Masmu'. Okey, sekarang ni sahabat-sahabat buat. Adakah kawan perempuan kamu sedang baca Quran? Macam mana tu? Dia lebih kurang tapi lain sikit. Dia lebih kurang tapi lain sikit. Jom kita buat sama-sama. Hal, adakah kawan perempuan kamu sadiqatuka? Adakah kawan perempuan kamu sedang baca Al-Quran? Ini nak guna apa ni? Yaqra'u ke taqra'u ke aqra'u ke naqra'u? Nak guna macam mana ni? Tolong. Hal sadiqatuka? Ketahuilah jawapan dia adalah taqra'u. Taqra'u. Sahabat-sahabat boleh tengoklah. Dekat muka surat 39 tu dia ada hiya taqra'u. Hiya taqra'u. Hiya tusalli. Hiya tatawadda'u. Dekat muka surat 39 tu kan ada hiya. Dia guna ta. Ta tu untuk dia dia perempuan. Jadi sahabat-sahabat mungkin confuse. Bukan ta tu untuk kamu ke? Betul. Dia ada dua. Dia boleh jadi hiya atau dia boleh jadi anta. Tapi kat sini anta tak sesuai lah. Yang sesuai adalah hiya. Dia perempuan. Adakah kawan perempuan kamu, yakni kawan perempuan tu dia sedang baca Al-Quran? Nampak tak? Jadi kalau sahabat-sahabat guna yaqra'u, salah. Kalau guna aqra'u pun minta maaf. Jadi kalau guna ya pun minta maaf. Kalau guna nun, apa lagi? Okay, Alhamdulillahirrabbilalamin. Harap sahabat-sahabat suka dengan latihan yang Ustaz bagi. Dan harap-harap sahabat ingat baliklah. Dalam buku tu, buat latihan semula, ulang kaji video yang kita belajar ni. Hari-hari ke. Taklah hari-hari pun tak apa. Yang penting buku tu dilatihkan dalam buku tu. Cuba sebut banyak kali. Sampailah mahir. Dan minggu depan insya-Allah kita masuk latihan dahulu. Dan harap-harap saya harap sahabat-sahabat sudah bersedia. Sudah bersedia tinggal masuk saja. Tinggal lancarkan saja. Okey. Dan saya harapkan yang terbaik daripada sahabat-sahabat sekalian. Kita tingkatkan lagi insya-Allah penguasaan bahasa Arab kita bersama-sama. Ada lagi sebenarnya tengok Ustaz ada sediakan aina, ada sediakan ma dan juga ada sediakan ma dengan lagi man dengan ma. Tapi ma tu tak tukar pula. Man dengan ma. Nanti kita buatlah sama-sama insya-Allah. Okey, ada soalan tak? Hal ladaikum soal? Soalan? Nah, kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tiada,
kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr.